Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Encik Syam ke? Ya, saya Syam. Boleh saya tahu ni siapa? Oh, panggil je saya ni Cik Din. Cik Din nak tanya lah pasal pinjaman kereta Saga baru ni. Boleh ke? Mestilah boleh Cik Din. Takkan tak boleh pula Cik Din. Siapa yang nak beli kereta ni Cik Din? Cik Din yang nak beli. Sebab kereta dekat rumah Cik Din ni biasalah kereta lama kan. Jadi dah uzur. Jadinya Cik Din nak beli ni untuk keluarga Cik Din gunalah sebenarnya. Boleh saya tahu tak? Cik Din ni kerja swasta ke? Kerajaan ke? Buat bisnes sendiri? Cik Din berniaga. Tapi SSM Cik Din ni dah expired. Jadi Cik Din ni pun baru je register SSM tu 2 bulan lepas. Boleh ke? Nak guna atas nama isteri atau anak pun boleh, tak ada masalah. Yang penting keluar kereta je. Okey, tak apa Cik Din. Isteri Cik Din ni kerja tak? Isteri Cik Din kerja kerajaan. Tapi takut tak lepas lah. Sebab apa? Sebab hutang banyak sikit. Banyak guna nama isteri. Kalau dalam payslip tu lepas tolak pinjaman tu adalah lebih kurang 2,000 lebih. Lepas tolak potongan dalam payslip tu lah lebih kurang 2,000 tu. Lebih kurang lah 2,000 macam tu lah. 2,000 lebih lah sikit. Tapi kan Cik Syam, dekat luar tu ada potongan. Potongan dekat luar tu adalah pinjaman sikit-sikit tu adalah dekat 600-700 macam tu. Kalau situasi macam ni, saya takut tak lepas lah guna nama isteri Cik Din tu. Sebab apa? Sebab komitmen hutang tu takut kacau sikit lah Cik Din. Macam ni. Ada tak anak yang boleh jadi gerintor kepada isteri Cik Din? Kalau ada tu insya-Allah boleh lah. Ataupun kan lagi senang kan Cik Din, guna nama anak Cik Din boleh ke? Dia dah habis belajar dah, habis degree dah. Lepas tu adalah dalam 2-3 hari itu dia bagi tahu dia dapat kerja. Dapatlah surat tawaran. Dah, tapi tak kerja lagi lah sebab dia kerja nanti 1 bulan 3 nanti baru start kerja. Kalau macam ni saya recommend kita guna nama anak Cik Din je lah. 1 bulan 3 ni kita terus je masuk loan. Terus je. Kita guna skim graduan. Nanti cubalah cerita dekat Cik Din dokumen apa yang diperlukan. Lepas tu Encik Syam recommend lah nak guna nama siapa yang sesuai. Tengoklah dokumen yang mana, nanti Encik Syam recommend. Okey Encik Syam ni. Kenapa saya recommend guna nama anak? Jadi Cik Din kena tengok video saya ni tahu Cik Din. Lepas tu Cik Din jangan lupa. Cik Din jangan lupa untuk lihat, dengar, kongsi video ni ya. Cik Din Lepas tu Cik Din lagi satu lupa nak bagi tahu. Cik Din jangan lupa. Cik Din mesti like, Cik Din mesti follow. Lepas tu Cik Din mesti subscribe video ni ya. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Syam Hebi Hamid di Kita Cuba. Jom kita tengok video ni. Video ni berkenaan dengan dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk membuat pinjaman kereta. Jom tengok.
Kita minum air sekejap. Okey, baik. Sekarang ni saya dah sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan jika anda semua ingin membuat pinjaman kereta. Okey, ini bukan pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan dia lain sikit. Ini pinjaman untuk kenderaan. Okey, loan yang anda akan buat ialah loan pinjaman kenderaan. Okey, jadi boleh tengok kat sini saya dah sediakan detail untuk anda semua. Okey, untuk tahun 2021, dokumen apa yang diperlukan untuk kita buat pinjaman kereta. Okey, jadi sekarang ni kita sangat senang. Sebab apa? Dokumen semua kita boleh hantar melalui WhatsApp, kita boleh hantar melalui email. Okey, kita boleh hantar menggunakan banyak medium sekarang ni. Okey, jadi daripada jauh pun tak ada masalah untuk apply pinjaman kereta, daripada dekat lagi lah. Okey, jadi sekarang ni kita terus ke dokumen apa yang diperlukan. Saya nak semua orang tahu informasi-informasi ni bukan setakat saya boleh share kepada customer, saya boleh share kepada salesman yang lain. Okey, ataupun sales advisor lah. Nama orang cakap nama profesional sales advisor, penasihat jualan, tapi selalunya orang panggil salesman. Okey, jadi sekarang ni saya akan ceritakan dokumen apa yang diperlukan sekiranya anda ni bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Anda boleh tengok dekat page yang saya ni, saya buat circle dekat sini ni, kaki tangan kerajaan dengan gambar kat sini ni, sama ada nurse ataupun doktor lah. Tapi pen ni banyak, ini memang confirm doktor lah. Okey, jadi dokumen yang diperlukan untuk kaki tangan kerajaan. Okey, kaki tangan kerajaan ni ada contohnya macam DBKL, okey, Majlis Bandari Ipoh. Okey, kaki tangan kerajaan ni yang kita tahu dia ialah orang penerima, orang yang menerima pencen. Okey, jadi dokumen apa yang diperlukan untuk kaki tangan kerajaan ni ialah nombor 1 ialah kad pengenalan. Kad pengenalan ni memang wajib, okey, untuk kita beli kereta. Kad pengenalan ni orang cakap ialah ID kita, detail kita, pengenalan diri kita. Okey, untuk kita buat loan memang kad pengenalan wajib kita sediakan depan belakang. Okey, nombor 2, lesen. Lesen pun sama, depan belakang, dan pastikan lesen anda hidup. Kalau lesen anda tak hidup, anda hidupkan. Tapi saya akan bagi tips. Okey, sekiranya anda lesen tak ada, sebenarnya anda pun masih boleh buat loan. Untuk kaki tangan kerajaan sangat senang. Sebab apa? Bank Rakyat terima anda. Kalau anda buat loan, memang untuk masalah lesen ni tak ada masalah. Okey, sebenarnya ada lebih kurang dalam 4 bank yang boleh buat pinjaman tanpa menggunakan lesen. Antaranya ialah Bank Rakyat untuk kaki tangan kerajaan saya cerita ni. Okey, Bank Rakyat nombor 1, nombor 2 RHB Bank, nombor 3 M-Bank, nombor 4 Maybank. Okey, tapi dia ada syarat. Macam Bank Rakyat ni dia tak ada syarat untuk lesen. Okey, lesen ada ke tak ada, tak ada masalah. M-Bank pun sama, kita boleh guna lesen ibu bapa ataupun pasangan kita. Nombor 3 RHB ni kita boleh guna lesen emak atau ayah, maksudnya ibu bapa kita lah. Untuk adik-beradik dia tak boleh. Nombor 4 Maybank, dengan syarat down payment anda mesti 30% daripada harga kereta tersebut. Okey, jadi untuk lesen ni, okey, ini ialah benda yang detail yang saya cerita. Okey, yang maksudnya ada 3-4 benda ni, insya-Allah loan tu kita boleh proses lah. Loan atau pinjaman kita boleh proses. Jadi kad pengenalan, okey, lesen tadi saya cerita depan belakang, payslip 3 bulan terbaru. Kalau sekarang ni kita bulan 2, bulan Februari 2021, payslip yang anda kena sediakan untuk pekerja kerajaan ialah daripada bulan 11, bulan 11, 12, 1. Okey, 11, 12, 1 anda kena sediakan yang terbaru. Okey, kadang-kadang kita masuk loan ni, bank jarang minta penyata bank 3 bulan. Jarang. Tapi sekiranya meragukan, anda memang kena sediakan penyata bank 3 bulan terbaru. Okey, jadi 1, 2, 3, 4 ni memang kena ada. Okey, 4 ni kadang-kadang bank minta, kadang-kadang tak. Okey, seterusnya untuk pekerja swasta ataupun sektor swasta, okey, sama juga dokumen diperlukan ialah kad pengenalan depan belakang, lesen depan belakang. Sama juga dia punya tips dan tricks dia kalau contoh lesen tak ada. Okey, kalau pekerja swasta yang bekerja seperti Petronas, TMB, syarikat-syarikat yang besar, okey, syarikat-syarikat yang besar ni, apa yang bagusnya untuk anda ialah anda tak ada lesen pun anda boleh buat pinjaman. Okey, tapi bank akan tengok gaji anda. Untuk pekerja swasta,
Contohnya macam TNB atau Petronas, okey, bank rakyat pun boleh buat, tak ada masalah. M-Bank, okey, M-Bank sama juga boleh guna lesen ibu bapa ataupun pasangan. RHB, lesen ibu bapa atau pasangan, adik-beradik tak boleh. Okey, jadi BSN boleh buat lesen tak ada, tapi lesen anda mesti ada L. Yang kelima ialah Maybank. Okey, Maybank macam biasa, syarat mesti 30% down payment daripada harga kereta. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok yang ketiga ialah payslip. Okey, apa yang saya tunjukkan kat sini ialah payslip 3 bulan terbaru atau 6 bulan terbaru. Payslip 3 bulan terbaru ni selalunya orang yang bergaji tetap. Contohnya gaji dia sebulan 5,000, tiap-tiap bulan 5,000 bersih 4,500. Dia tetap gaji, tak berubah. Tapi kalau contoh dia bekerja, contohnya macam pekerjaan saya lah, contohnya dia sales advisor, gaji dia 1,200 sebulan, tapi dia ada commission. Okey, jadi commission ni yang dia orang akan minta, maksudnya bank akan minta untuk jangka masa 6 bulan. Ada masa income mungkin 10,000, ada masa income 20,000, ada masa income 1,200, ada masa income 3,000. Jadi bank akan buat purata income ni untuk jangka masa 6 bulan. Jadi dia orang akan bagikan, tambah semua, bahagian kepada 6 bulan, dapat jawapan dia. Okey, jadi kena ingatlah 3 bulan ni untuk gaji tetap, 6 bulan ni untuk yang ada allowance lebih, ada commission dan ada overtime. Okey, jadi penyata bank pun sama. Kalau gaji tetap ni, gaji tetap 3 bulan terbaru ni, penyata bank pun 3 bulan terbaru. Kalau contoh gaji untuk bulan 11, 12 dan 1, okey, gaji 4,000 sebulan, gaji masuk tiap-tiap hujung bulan. Jadi sediakan penyata bank 3 bulan untuk bulan 11, 12 dan 1. Tapi untuk yang commission, allowance ataupun OT tu, kita perlukan 6 bulan bank statement. Maksudnya kalau kita kira tu daripada bulan berapa 9, 10, 11, 12, 1. 9, 10, 11, 12, 1 kena sediakan. Kalau gaji masuk hujung bulan. Kalau gaji masuk awal bulan, maksudnya kalau gaji bulan 9 masuk awal bulan 10, jadi bulan 10, 11, 12, 1 dan 2 awal bulan. Sebab apa kena ada bank statement ni? Untuk buktikan yang income kita ni sama. Okey. Kenapa saya tak tulis dekat sini nombor 5 penyata KWSP ni? Okey. Penyata bank lagi mudah untuk anda buat loan. Kalau penyata KWSP ni, okey, untuk gaji yang tetap tak ada masalah. Tapi kalau untuk yang bergaji commission ataupun gaji allowance ataupun overtime, kadang-kadang syarikat dia orang ni, dia orang kira base daripada dia orang punya basic gaji. Kalau basic gaji 1,500, 13 11% untuk kita untuk pekerja daripada 1,500 tu tadi. Okey, maksudnya kalau gaji sampai 5,000, 10,000 sebulan, masih tetap dikira KWSP dia 11% daripada 1,500 ke 2,000 ke ataupun 1,200. Okey, jadi sediakan dokumen-dokumen ni lengkap, insya-Allah masuk pun terus bank boleh proses. Okey, tadi kita dah cerita pasal kerajaan, sekarang kita dah cerita pasal pekerja swasta. Jadi kita akan cerita berkenaan dengan SKIM graduan. Okey, saya tahu banyak graduan yang dah bekerja, engineer, okey, doktor, nurse, cikgu, macam-macam lah. Jadi untuk SKIM graduan ni selalunya umur 22 dah ada diploma, umur 21 pun dah ada diploma kalau belajar dekat college vocational college vocational kot. Okey, jadi untuk SKIM graduan ni, apa dokumen yang anda perlukan? Okey, anda dah dapat satu tawaran hebat bekerja sebagai engineer, gaji anda 2,500 contoh Okey, jadi dokumen sama juga. Nombor 1, anda kena sediakan kad pengenalan depan belakang. Lesen anda wajib ada untuk SKIM graduan. Kalau tak lesen macam mana? Tunggu anda ada lesen. Saya minum sekejap. Okey, jadi lesen ni memang wajib ada untuk SKIM graduan. Surat tawaran kerja. Okey, kalau lah contoh anda cakap, hari ni saya 20 hari bulan 20 hari bulan 2. Okey, saya bekerja 21 hari bulan 2. Boleh ke saya buat loan? Tak ada masalah, memang boleh buat loan. Walaupun 1 hari bekerja, surat tawaran pun ada, kita dah boleh buat SKIM graduan ni pinjaman untuk SKIM graduan. Okey, bila anda masuk loan juga ni, di samping yang orang cakap kad pengenalan, lesen, surat tawaran kerja ni, mesti ada CJ, diploma ataupun degree.
Kalau diploma dengan degree ni tak dapat lagi, tak combo lagi, dapatkan transkrip ataupun CJ tamat belajar untuk membuktikan yang anda telah belajar di universiti. Contohnya, okey. Untuk STPM, dia tak layak lah untuk buat skrin gaduan. Okey. Sekiranya anda dah orang cakap dah graduate, okey, dah habis belajar, tapi anda tak bekerja, tapi anda memerlukan kereta untuk anda bergerak. Apa yang perlu ada? Nombor 5 ialah penjamin. Penjamin ni ialah siapa? Mesti ibu bapa. Okey. Jadi penjamin ni anda kena tengok balik video saya yang sebelum ni. Okey. Untuk kerajaan apa dokumennya? Untuk swasta apa dokumennya? Jadi anda kena tengok. Okey. Ini untuk yang tidak bekerja. Okey, kalau dah bekerja, abaikan yang penjamin ni abaikan. Okey, seterusnya ialah pelajar. Pelajar ni pun termasuk sebenarnya di dalam skrim graduan, tetapi kita nak lebih spesifik. Bermaksudnya pelajar ni ialah orang yang belajar dan tak ada pendapatan. Jadi dokumen yang diperlu sediakan ialah kad pengenalan depan belakang. Okey, kad pengenalan depan belakang, lesen wajib ada. Tapi kalau tak ada lesen, boleh ke? Sebenarnya ada tips dan trik saya boleh bagi tahu. Okey, sebenarnya untuk skrim graduan ni ada tips juga. Tapi tak apa, anda boleh komen dekat saya punya video ni. Saya boleh cerita apa yang detail tu berkenaan dengan tips dengan trik untuk orang yang tak ada lesen. Okey, tapi kalau ada lesen ni sangat mudah lah. Okey, nombor 3, kad pelajar. Kad pelajar ni depan belakang ataupun selalu kita sebut kad matrix. Zaman-zaman saya belajar dulu pun ada kad matrix tu. Kalau UiTM warna kuning, ada satu ni warna biru, macam-macam warna dia lah. Jadi penjamin ni wajib ada, dan penjamin ni ialah ibu atau bapa. Okey, penjamin ibu atau bapa bergantung. Kalau ibu dan bapa tu bekerja kerajaan, dokumen dia boleh tengok yang sebelum ni. Swasta pun sama. Kalau meniaga, enterprise atau usaha berhad, dokumennya selepas ini. Okey, ini untuk ibu bapa yang yang membelikan kereta untuk anak, dan anak tu mudah bergerak untuk cari kerja, ya kan? Kereta ni kan sebagai, orang cakap kalau kehendak ni nak pakai Ferrari tapi tak mampu, jadi kita beli ni sebagai keperluan kita untuk kita mencari pendapatan dan rezeki. Okey, seterusnya bila kita meniaga, orang cakap saya ni meniaga goreng pisang kat tepi jalan, boleh ke saya beli kereta? Saya dah buat, boleh beli. Ada tips dan triksnya. Okey, bukan setakat meniaga goreng pisang, meniaga laksa kat tepi jalan tu. Okey, apa orang cakap, yang ada bangunan lagilah baik, ada tempat. Jadi untuk yang meniaga ataupun yang enterprise ni, selalunya yang dah daftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Okey, jadi kad pengenalan kita perlu depan belakang macam biasa, lesen depan belakang macam biasa. Tak ada lesen ada caranya. SSM atau pendaftaran perniagaan ada 3 borang. Okey, SSM ni bila kita buat loan, ada orang cakap saya SSM baru setahun, saya SSM baru 6 bulan, boleh tak saya punya loan ni lepas, pinjaman ni boleh lepas ke? Soalannya, berani saya cakap, saya buat tak lepas. SSM ataupun pendaftaran perniagaan ni mesti 2 tahun ke atas. Okey, clear kan? 2 tahun ke atas perniagaan. Dan mesti ada 3 borang ni. Apa 3 borang ni? Ialah detail perniagaan anda, nombor 2, tamat tempoh anda punya perniagaan ni. Nombor 3 ni detail siapa owner dia, siapa pemilik perniagaan ni. 3 benda ni ada tu borang ni. Dan saya rasa anda semua tahu. Okey, penyata bank 6 bulan terbaru. Okey, untuk penyata 6 bulan terbaru ni, okey, ada setengah company ataupun yang meniaga ni kadang-kadang duit ada banyak, tapi dia orang simpan dekat bawah bantal. Jadi okey, kalau nak guna bank statement ni, at least sekurang-kurangnya mesti ada 10,000 ke atas. Tapi saya jamin memang susah nak buat. Untuk penyata bank 6 bulan terbaru ni, bank akan kira, ni saya ambil average 7 hingga 10% daripada duit keluar masuk sebulan. Anda bayangkan kalau contoh duit keluar masuk sebulan 10,000, saya ambil 10%, saya ambil purata lah, daripada 6 bulan kita bagi balik kepada 6, okey, purata. Jadi kita dapat sebulan punya income ni 1,000. Layak ke kita beli kereta? Tidak layak. Kalau 20,000, 10% daripada 20,000, 10% daripada 20,000 maksudnya 2,000. InsyaAllah boleh layak. Maksudnya anda kena tahu duit keluar masuk daripada akaun anda ni kena 20,000 ke atas baru anda boleh buat loan. Tapi
Kalau contoh anda cakap SSM saya dah 2 tahun, SSM dah 2 tahun, penyata bank saya lebih kurang dalam 10,000 hingga 20,000 sebulan. Okey, tapi saya ada cukai pendapatan ataupun income tax kat sini. Ini bonus untuk anda. Ni yang saya tulis kat sini kalau ada bonus. Bonus untuk anda sebab apa? Bank tak ada banyak bunyi. Yang penting anda declare income anda. Declare income tax tu lebih kurang income 3,000 sebulan, bermaksudnya setahun income kali dengan 12 bulan, bermaksudnya 36,000 sebulan. 36,000 setahun. Jadi untuk 36,000 setahun ni anda boleh masuk anda punya pinjaman dekat bank. Okey. Pastikan juga pendapatan ni adalah lagi senang. Anda berniaga apa sekalipun, ada juga pendapatan income tax ni memang sangat mudah untuk anda uruskan loan tu. Percayalah cakap saya. Ini saya bagi tips sebenarnya untuk anda senang untuk ialah terutamanya untuk zaman sekarang ni, banyak yang dah buat perniagaan, yang dah register SSM, ada yang SSM dah sampai 7-8 tahun tapi tak tahu macam mana nak buat loan. Dekat sini cara dia. Okey. Jadi yang seterusnya, jika anda mempunyai syarikat sambahat, selalunya syarikat sambahat ni kadang-kadang bos dia jarang jumpa. Ni orang cakap pekerja-pekerja dia, accountant dia, HR dia yang akan berurusan lah selalu dengan sales advisor ni. Okey, jadi dokumennya sama juga kat pengenalan director. Kalau ada 10 orang director, ambil satu je lah. Kalau ada seorang director, dia je lah. Okey, jadi borang 9, 24, 44, 49 ni selalunya mesti company sambahat akan tahulah. Dokumen-dokumen ni sebenarnya menceritakan tentang share partner, shareholder, siapa sekretari, berapa duit yang dilaburkan, semua ada dekat borang-borang ni. Okey. Lepas tu bank akan minta penyata bank syarikat untuk 6 bulan. Selalunya company sambahat ni ialah company yang besar. Okey, company yang besar dan duit belum masuk yang kadang-kadang bukan puluh ribu lah, ratus ribu, juta pun ada. Kadang-kadang beli kereta murah je tapi bank statement sangat dahsyat lah sebab company sambahat. Okey, jadi dokumen-dokumen yang ada dekat sini bila dah ada, kita pun boleh submit ke bank. Okey, jadi anda boleh rujuk kepada video saya yang sebelum ni, dokumen-dokumen untuk pekerja kerajaan, swasta, okey, skim gaduan pelajar, enterprise dan sambahat, semua ada dekat sini. Okey, jadi kita tengok apa yang akan jadi selepas ini. Cik Din dah faham kan? Kenapa saya recommend guna nama anak Cik Din tu? Okey, nombor 1. Kenapa saya recommend tu? Okey, nombor 1, Cik Din ni SSM Cik Din baru buat. Baru buat pun dalam 1-2 bulan pun tak power Cik Din. Dia kena 2 tahun ke atas. Lepas tu dia keluar masuk Cik Din ni, dia kena, orang cakap, kena aktif dan banyak. Sebab bank ni selalu dia kira kalau duit keluar masuk sebulan tu lebih kurang 20,000, dia akan kali lebih kurang dalam 10%. Dia ambil purata untuk jangka masa 6 bulan. Lagi-lagilah Cik Din punya bisnes ni baru je 2 bulan register kan. Okey, nombor 2 Cik Din, kenapa saya tak guna nama isteri Cik Din ni? Sebab apa? Isteri Cik Din ni komitmen tinggi. Yelah, gaji bersih dalam payslip lebih kurang 2,000 lebih. Lepas tu ada pinjaman lagi. Selain potongan payslip tu, lebih kurang 700. Jadi 1,300, 1,400 lebih kurang gaji bersih. Nak guna gerentor anak tu pun susah. Sebab apa? Anak baru kerja. Jadi, nombor 3. Memang saya sangat recommend kita guna nama anak Cik Din ni. Sebab anak Cik Din ni, dia ada degree, dah habis belajar. Lepas tu, nombor 2, dia dah dapat surat tawaran kerja. Lagi-lagilah gaji dia Cik Din 3,000 sebulan Cik Din. Jadi 1/3 ni kita masuk loan. Jadi saya memang recommend yang point nombor 3 ni kita guna nama anak Cik Din. Okey Cik Din Okey Cik Din jangan lupa tau. Cik Din jangan lupa Cik Din like video ni. Lepas tu Cik Din follow. Lepas tu Cik Din subscribe. Cik Din Okey. Jangan lupa untuk like, follow dan subscribe video saya ni. Kita jumpa di video akan datang. Lihat, dengar, kongsi. Kita cuba. Assalamualaikum. Jika anda ada sebarang cadangan ataupun pertanyaan, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Terima kasih.